Allahumma arinal haqqan haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ihzimhum wansurna alaihim. Datuk Yang Dipertua, dalam memperbahaskan usul menjunjung kasih titah ucapan Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong berkenaan insiden kehilangan MH370, seperti Baginda, sungguhnya kita semua bersimpati dan terkesan pada hari mengingati kehilangan pesawat tersebut pada 8 Mac yang lalu. Walau bagaimanapun, saya lihat ia tidak memberi signifikan yang besar kepada waris-waris bangsa kerana kedudukan sebenar pesawat tersebut masih belum diketahui. Lantaran itu, sama seperti mereka, saya tidak dapat terima kenyataan Panglima Tentera Udara Diraja Malaysia dan Panglima Angkatan Tentera pada 11 Mac 2014 yang mengatakan bahawa MH370 berpatah balik, sedangkan MH370 hilang pada 8 Mac 2014. Soalnya, mengapa mereka mengambil masa sehingga 3 hari dalam mengumumkan jika mereka benar-benar yakin dengan maklumat tersebut? Dalam hal ini, saya minta kerajaan tunjukkan kepada Dewan ini rekod video radar sama ada daripada TUDM, Tentera Udara Diraja Malaysia, atau Jabatan Penerbangan Awam menunjukkan MH370 berpatah balik. Jika kerajaan gagal berbuat demikian, kami minta diberi peluang untuk menyoal siasat petugas pengawal lalu lintas udara DCA atau TUDM yang bertugas pada malam kejadian, supaya dapat kami meyakinkan bahawa MH370 benar-benar berpatah balik. Jika tidak dilakukan, saya anggap kenyataan Panglima Tentera Udara dan juga Panglima Angkatan Tentera yang sibuk di Langkawi ketika ini telah mengelirukan dunia, dan saya desak supaya mereka menarik balik kenyataan tersebut. Kedua, Tuan Yang Dipertua, menyentuh mengenai militan IS atau Militant Islamic State, saya minta supaya Perdana Menteri memaklumkan kepada Dewan ini siapakah rakyat Malaysia yang telah meletupkan diri mereka di Iraq yang telah menyebabkan lebih 15 orang terkorban. Ini beliau umumkan pada 1 perhimpunan pagi di Putrajaya, tetapi tanpa memberi nama pengebom tersebut. Datuk Yang Dipertua, saya tidak fikir rakyat Malaysia sanggup atau berani berbuat demikian, meskipun tidak berpuas hati dengan tindak tanduk kerajaan Malaysia yang dianggap zalim dan menindas. Ketiga, Tuan Yang Dipertua, hasrat dan langkah Perdana Menteri memerangi rasuah amat saya sanjung dan sokong. Soalnya, mampukah atau beranikah Perdana Menteri mengarahkan supaya semua wakil rakyat, menteri, termasuk Perdana Menteri sendiri sebagai disarankan oleh Yang Berhormat Gua Musang, mengisytiharkan harta masing-masing kepada SPRM mulai sekarang. Sebagai tanda pemula, beliau benar-benar perang melawan rasuah. Jika ini tidak berani dilakukan, maka tak payahlah Yang Berhormat Pekan cakap mengenai membenteras rasuah. Sebagaimana kita lihat Datuk Yang Dipertua, laporan Jawatan Kuasa Kira-kira Wang mengenai pengurusan perolehan Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan FELDA pada tahun 2010, 2011 dan 2012 melibatkan 1.2 bilion, dan ini dilaporkan oleh PAC. Didapati FELDA telah melaksanakan perolehan tanpa melalui kelulusan jawatan kuasa dan diluluskan oleh pegawai yang tidak mempunyai kuasa. FELDA juga telah membuat perolehan yang telah dipecah kecil oleh kerana siling kuasa jawatan kuasa 1 juta dipecah kecil. Sebagai contohnya, untuk dekorasi dalam menara FELDA, kosnya 3.65 juta. Oleh kerana jawatan kuasa hanya 1 juta, dipecah kecil sehingga 5 kontraktor dan diberi kepada kontraktor yang sama. Ini menunjukkan penyalahgunaan kuasa berlaku di FELDA. Tuan Yang Dipertua, dalam hal ini atau Datuk Yang Dipertua, saya memohon supaya SPRM melakukan siasatan ke atas FELDA berhubung laporan PAC ini. Keempat, Tuan Yang Dipertua, dalam menyampaikan rungutan warga ATM, saya minta jawapan Kementerian Pertahanan, mengapa tindakan memotong gaji mengikut arahan kerajaan
dilakukan dengan cepat. Contohnya yuran sukan. Tetapi bila diarah membayar imbuhan, mengapa perlu menunggu perintah Majlis Angkatan Tentera? Dan ini mengambil masa dan meresahkan warga Angkatan Tentera. Dalam hal ini kita minta supaya Kementerian Pertahanan mewujudkan satu sistem yang boleh dirasai selesa kepada warga tentera. Kelima, Datuk Yang di-Pertua, saya juga ingin tahu apakah faedah yang diperoleh oleh Major Zaidi selepas diberhentikan selepas 26 tahun berkhidmat dalam Tentera Udara Diraja Malaysia dengan cemerlang. Sudah sepatutnya saya harap Kementerian Pertahanan mengambil faktor itu hendaknya setelah menjatuhkan hukuman ke atas beliau diberhentikan daripada perkhidmatan. Keenam, Datuk Yang di-Pertua, berhubung penangguhan program latihan PLKN, latihan khidmat negara, sudah semestinya ia menjejaskan pengusaha kem-kem PLKN. Dalam hal ini saya harap Kementerian dapat melaporkan implikasi keseluruhan kepada tindakan ini. Soalan saya, benarkah penjimatan 600 juta ringgit dapat dilakukan oleh Kementerian atas tindakan ini? Ketujuh, Datuk Yang di-Pertua, saya ingin mendapat jawapan daripada Kementerian berhubung status kontrak pembinaan 2 buah kapal latihan Tentera Laut Diraja Malaysia oleh NGV Tech Sdn Bhd yang kini menghadapi masalah kewangan yang kronik yang memungkinkan TLDM atau kerajaan tidak akan dapat kapal tersebut untuk satu tempoh yang lama. Maka seharusnya saya harap Kementerian Pertahanan